Assalamualaikum guys, welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak guys kepada korang semua yang sudi untuk tengok video kali ini. Aku harap korang semua yang tengok ni please stay tune sampai habis, dan juga buat yang baru mengenai Faiz Cerita, salam kenal guys, dan buat yang belum subscribe guys, please support, hanya klik subscribe, like dan klik notification, dan juga boleh follow Faiz Cerita di platform dan sosial yang lain seperti yang tertera di ruangan description di bawah. Jadi baik guys, tanpa membuang masa, aku nak bagi tahu terlebih dahulu kepada korang untuk dalam video kali ini di Faiz Cerita, ini adalah segmen cerita-cerita podcast, di mana dalam cerita-cerita podcast kita akan invite guys di mana beliau akan berkongsi pengalaman, kisah-kisah seram yang pernah dilalui ataupun kisah-kisah yang pernah didengari daripada keluarga atau kawan-kawan untuk dikongsikan di cerita-cerita podcast lah. Jadi untuk dalam video kali ini aku nak sharekan dengan korang, di mana dalam video kali ni aku ada invite seorang guest yang dikenali dengan dua Cik May, dan di mana Cik May ni pernah juga ada di dalam video sebelum ni dalam segmen cerita, dan dia ada kongsikan beberapa kisah lah sebelum ni. Jadi kalau korang yang belum tengok ni boleh tengok balik di dalam video-video lepas. Jadi itu saja sedikit introduction daripada Faiz Cerita, dan membuang masa guys, kita dengarkan perkongsian kisah seram dalam video kali ni di dalam segmen cerita podcast bersama dengan Encik May. Jom. Alright guys, so inilah guest untuk dalam segmen cerita podcast. Dah diberitahu tadi kan. Jadi tanpa membuang masa, kita serahkan pada Encik May untuk kongsikan dalam video kali ni kisah yang menarik. Kisah apa? Kisah? Okey, ini pengalaman saya lah. Ni orang kata zaman 90-an dulu lah. Agak lama lah. Lama dah. So ni pengalaman saya dan kawan-kawan saya pergi hiking. Kisah ni berlaku masa tu kita orang tak plan pun. Tak plan pun nak pergi hiking tu. So maknanya dari segi preparation tu kurang lah. Sebabnya tak plan. Tak plan, memang spontan pergi? Tak, maknanya malam tu kami duduk bincang-bincang kan. Sebab tak tahu nak pergi mana. Bincang-bincang, lepas tu kebetulan member seorang ni dia buka mulut, kita pergi hiking jom. So kita pun tanyalah, saya pun tanya nak pergi hiking mana kan. Alah tak payah jauh-jauh lah kata. Ya, kita pergi dekat di tempat saya tu di Kampar Perak. Kampar Perak, okey. So di sana ada jalan nak pergi ke, kalau orang sana dia tahulah Batu Berangkai tu, jalan di atas sana mendaki. Dia bukit. So masa tu kita orang ikut laluan yang agak orang kata sukar jugalah. Sukar tu maksudnya? Laluan dia agak berliku. Laluan dia agak berliku. So bila kata macam tu, kami pun okeylah, jomlah kita pergilah kan, lagipun kita tak ada buat apa. So dengan tak ada apa-apa, besok pagi kan, lepas subuh tu semua, okey, kita orang pergi minum-minum apa semua dah siap, kita orang terus naik atas. Maksudnya pergi hiking ni ada bawa siapa-siapa ke yang untuk ketuai? Sebenarnya siapa-siapa boleh je ketua time tu. Sebab kita orang ada dalam 7 orang, 7-8 orang macam tu. So kita pakat kita pergi sama-sama lah kan. Maknanya kita pergi sebab kita tak pernah lagi, walaupun bukit tu dalam kawasan kita orang kan, tapi kita orang tak pernah pergi lagi. Tak pernah pergi lagi. Jadi kita nak try lah. Sebab kita orang ada dengar juga macam-macam cerita pasal tempat tu kan. Sebab dulu situ kawasan komunis apa semua, so ada tentang kisah-kisah mistik juga. Kira memang kat situ pernah dengar banyak benda-benda yang berlaku lah. Ya, betul. Betul. Jadi jadi kita orang ni kira tak apa, kita pergi. Sebab kita orang pergi siang kan. Siang, kita orang pergi pagi. So kita orang pun sepakat pergi. Lepas minum-minum tu kita orang tu pergilah jalan. Masa pergi, alhamdulillah tak ada apa-apa lah. Semua je lancar. Semua lancar apa semua. Cuma laluan tu je lah tadi berliku. Jadi pergi sampai ke atas. So ke atas tu sebenarnya dalam pertengahan tu ada kawasan air terjun. Okey. So kita orang ni nak lebih mencabar lagi, kita orang naik ke atas lagi. Atas lagi. So bermakna di atas lagi tu ada lagi satu kawasan air terjun juga.
laluan dia melalui jalan air terjun yang kita orang jumpa yang pertengahan tu. Okey. So kita orang pergi naik atas lagi. Naik atas sampai atas semua, kita orang dah sampai atas tu okeylah, kita orang dah relax apa semua, mandi apa semua, sonok-sonok kat sana kat atas kan. Kebetulan ada seorang member saya ni, kawan saya ni, dia hilang tau daripada dalam kita orang punya kumpulan. Oh, hilang. Maksudnya waktu masa tu kita orang tengah sonok tu lah. Sebab kita orang tak perasan. Oh, hilang tiba-tiba lah. Tengok tak ada. So kita orang pun duk cari nama dia ni lah, kita bagi nama Ali lah, bukan nama sebenar kan. Okey. Ali. So saya tanya dengan kawan saya, kau tak nampak Ali? Daripada tadi aku tak nampak dia. Sejak bila perasan ni yang dia tak ada ni? Semasa tu ada yang 2-3 orang ada di atas, yang macam saya tengah mandi. Tengah mandi. Jadi masa tengah mandi tu saya macam terperasan yang Ali ni tak ada. Oh, memang dah perasan. Memang dah perasan lah. Jadi saya tanya dengan kawan saya, kau ada perasan Ali tak? Ali? Iyalah dia kata. Aku pun tak nampak dia pergi mana? Baru semua perasan. Jadi kita pun bertanya antara satu sama lain, kau nampak Ali? Kau nampak Ali? Kau nampak Ali? So masing-masing ada jawapan masing-masing lah. So mungkin dia pergi buang air kot. Banyak sangat jawapan lah. Mungkin buang air kot. Mungkin ni dia pergi ni kot. Sebab Ali ni dia suka mancing. So kami tak ada berfikir benda yang buruk lah. yang buruk lah. Maknanya mungkin dia pergi buang air ataupun dia pergi mancing sebab dia suka mancing. Mungkin jadi kawasan tempat kita orang tu jadi macam tak sesuai lah untuk mancing kan. Jadi dia mungkin pergi dekat kawasan-kawasan dekat sekitar di situ untuk dia pergi mancing. Jadi kita orang pun biar dululah dalam 10 ke 15 minit macam tu kan. Jadi kita orang teruskan lah aktiviti kita orang. Jadi bila dah ni dia tak muncul-muncul lagi. Berapa lama tunggu? Saya rasa lebih daripada 15 minit. Dia mungkin 20 minit, mungkin setengah jam. Jadi saya pun naik ke atas. Saya cakap dengan kawan saya, jom kita pergi cari Ali. Takkan tak balik-balik dari tadi kan. Takkanlah dia pergi buang air lama sangat. Kalau dia pergi mancing pun tak mungkin lah kita tak tahu kan. Jadi okeylah, kami pun pakat pergi kawasan situ, pergi cari kawan saya Ali. Ali ni lah. Carilah. So kami pun pergi pusing panggil Ali. Jadi saya bagi tahu dengan kawan saya, okey macam ni. Sekarang ni kita pecah. Maknanya kita pergi berdua. Dua orang lah. Dua orang. So okey, 2 orang pergi sana, 2 orang pergi sini, 2 orang pergi sini. So kami pun pergi. Berpecah apa semua. Kawan saya tu, partner saya tadi tu, dia bagi tahu saya dia ada nampak Ali semasa kita orang cari tu. Dia ada nampak? Dia nampak terlibat Ali. Dia lari di celah kawasan semak-semak kat situ lah. Dia tak panggil? Dia tak panggil, dia cuit saya dulu. Cuit dulu. Dia cuit. Dia kata, aku perasan Ali lah kat ni. Aku nampak terlibat dia. Lepas tu saya cakap dengan dia, kenapa kau tak panggil? Aku kena bagi tahu kau tu, takut mungkin aku tersalah nampak ke ataupun jadi kat mana kau nampak? Ada dekat sana tadi aku nampak. Jom. So saya dengan kawan saya pun pergi cari nampak tak ada pun, tak nampak pun terlibat Ali sini. Lepas tu saya terdengar kawan saya menjerit panggil kita orang. Okey. Oi, sini kan. Sini. Jadi kita orang pun berlari pergi cari balik kawan kita orang tadi yang menjerit tadi tu. So kita orang nampak Ali dah terbaring. Ali dah terbaring. Dekat kawasan yang situ juga? Bukan, dia ada kawasan yang diorang cari tadi lah. Okay. Dah terbaring. So terbaring, kita orang pun jadi suspend jugalah kan. Kita pun kejut-kejut sebagainya. Tapi rasa memang dia masih bernafas lagi lah. Jadi kita orang pun angkat ramai-ramai pergi kat tempat kita orang tadi kan. Kita orang ambil air, kita orang basuh muka dia apa semua, kejut-kejut dia apa semua. Baru dia tersedar. Tersedar dia. Jadi bila dia tersedar tu dia macam mamai sikit lah, pening-pening sikit kan.
Jadi saya tanya dia, Li, kau pergi mana tadi, Li? Jadi dia, aduh, sakit lah kepala aku. Aku pun tak tahu lah. Dia kata, sebenarnya aku dia nak pergi sana tadi tu, tujuan dia dia nak cari macam benda-benda tumbuhan-tumbuhan yang jarang ada dekat bawah. Dia suka buat macam tu lah. Dia suka cari kumpul benda-benda tu. Benda-benda pelik. Jadi dia kata dia ada perasan, dia ada nampak satu pokok bunga. Pokok bunga tu memang tak ada dekat bawah, dekat tempat kita lah, maknanya kat kawasan kita di bawah ni tak ada. Memang tak ada, kat situ ada. Tapi kat situ ada. Bunga dia memang cantik, memang dia macam ada sepokok je kat situ kali kata. Kalau boleh gambarkan bunga dia tu ala-ala macam apa? Okey, bunga dia tu, dia besar dia lebih kurang macam bunga raya. Bunga raya. Bunga raya, tapi dia punya warna dia tu ala-ala macam ada purple sikit. Lepas tu macam ada kalau merah-merah sikit. Dia memang cantik lah. Tapi bunga dia tu, bentuk dia tu saya tak pastilah dia punya ni, sebab dah lama dah kan. Jadi gambaran dia lebih kurang macam tu. Besar dia tu besar bunga raya. Jadi memang cantik. Memang orang kata tak ada dekat sini. Memang tak pernah jumpa lah dia kata. Dan dia ambil. Kebetulan dia pergi dekat pokok tu, dia kata pergi pokok tu, dia petik. Dia petik, dia cium, memang wangi, dia kata. Memang wangi. Lepas tu dia tengok dekat kawasan situ, pokok tu sebatang saja. Ada satu je. Ada satu je pokok tu. Jadi dia pun ambil. Kemudian tiba-tiba ada orang macam pukul dia daripada belakang. Tapi bukan pukul dengan kayu, dia kata. Tangan. Pukul dengan tangan. Jadi masa lepas dia kena pukul tu, dia terus pingsan. Dia terus pingsan. Jadi dia ingatkan kita orang yang buat dia macam tu. Kan? Jadi kita orang pula bagi tahu, kita orang pula cari engkau. Kan, kita orang semua kat sini tadi, tiba-tiba engkau hilang. Jadi kita orang cari. Kebetulan si Mansur yang jumpa. Mansur dengan Yazid. Yang dua tadi kan. Dia nampak engkau dah terbaring kat situ. So saya tanya dia, mana bunganya? Tadi aku ada pegang, dia kata. Hilang dah. Sebab dia masa kejadian tu, dia pingsan tu, dia pingsan berhampiran dengan pokok tu. Tapi bila saya tanya balik dengan berdua tadi, Mansur dengan Yazid tadi, kau ada perasan tak pokok tu? Tak ada pun. Situ macam kawasan semak je. Dia kata dia pingsan dekat pokok tu. Sebab dia kata, kawasan pokok tu memang cantik, bersih. Kan? Jadi memang cantik lah. Kawasan macam, ibarat macam kawasan rumah yang kita jaga ada tanam pokok-pokok. Macam tu. Yes. Jadi dia kata memang kawasan tu cantik. Sebab aku nampak pokok tu memang ada satu pokok je. Dan ada juga pokok-pokok lain, dia kata. Tapi yang aku berkenan, dia kata aku suka tengok bunga ni. Bunga dia tu memang cantik lah. Memang dia orang kata menawan hati, dia kata kan. Jadi dia tertarik dengan bunga tu yang dia pergi. Jadi bila dia kena pukul macam tu, dia terus pingsan kan. Jadi saya tanya balik dengan Mansur dengan Yazid, kau jumpa dia tadi, tempat dia jatuh tu ada tak pokok bunga ke apa ke kat situ? Tak ada lah. Dia tu macam kawasan semak je. Jadi terlintas kat hati saya, itu kawasan bunian. Terlintas rasa bunian lah. Ya. Maknanya kat situ adalah kawasan bunian. Orang kata mungkin penempatan dia. Hanya orang tertentu je yang boleh nampak. Contoh macam kawan saya tadi ni, yang Ali ni tadi, dia boleh nampak. Mungkin kebetulan hijab dia terbuka. Dia nampak kawasan tu. Sebabnya kawasan tu dia terbersih. Jadi kawan kita orang yang dua orang ni tadi, bila kita orang tanya, dia kata kawasan tu kawasan semak. Tak sama tu macam dia kata. Ya, tak sama. So terlintas kat hati saya, itu adalah penempatan bunian. Jadi
saya rasa pun dia macam tak sedar hati lah. Saya beritahu dengan kawan-kawan, hari ni pun dah nak petang ni, jomlah kita packing nak balik. Maksudnya memang planning balik hari? Balik hari. Oh, plan balik hari. Planning memang balik hari. Sebabnya tak terfikir untuk, sebab kita orang tak ada persediaan pun. Maknanya hari pun dah nak petang ni, jom kita balik lah. Kita jalan pelan-pelan. Okey lah. Kebetulan dah siap packing apa semua. Kita orang nak balik, kami tak jumpa jalan balik. Tak jumpa. Maksudnya berpusing kat situ lah. Berpusing-pusing dekat situ. Pusing-pusing balik tempat kita orang mandi tadi. Berapa lama masa pusing-pusing kat situ? Hampir sejam juga. Sebab masa kita orang nak balik tu, memang nampak macam jalan keluar. Jadi kita pun ikut jalan tu. Apa semua. Lepas tu kita orang akan kena turun ikut batu. Sebab kita orang climb, kita orang panjat dulu. Dia ada laluan tepi dia tu batu. So memang Batu Berangkai ni memang kawasan dia penuh batu. Jadi bila saya dengan kawan saya ni nak pergi ke tempat tu, kita orang kena panjat kat tepi tu baru sampai ke atas. Dia macam kita mendaki juga, tapi rock climbing lah. Masa pergi dekat sini tak ada orang lain? Masa tu tak ada siapa. Yang tempat yang kita orang dekat pertengahan air terjun yang dekat pertengahan jalan tadi kita orang pergi tu, situ memang ramai tempat orang mandi. Dan di situ juga memang ramai yang meragut nyawa. Ramai yang kes kematian. Sebab kawasan situ air dia pun boleh tahannya dalam. Dia setahu saya kat situ ada satu lubuk. Lubuk tu kalau kita macam termasuk kawasan tu, dia macam ditarik. Macam ditarik. So mungkin dia antara dua lah, mungkin sama ada kejadian mistik ataupun geografi lah. Kan, betul. Jadi bila kita orang cari jalan balik tadi, kita orang tak jumpa pun. Memang kita orang ikut jalan yang kita orang sampai tadi, ikut. Tapi jalan pusing balik tempat yang kita orang mandi tadi. Pergi balik, pusing balik. Jumpa kat situ juga. Memang tak jumpa jalan. Tak jumpa. Jadi kita orang ni macam dah lain macam ni. Jadi saya pun bagi tahu dengan kawan saya, okey, macam ni. Kita azan. Kita azan. Okey, kita azan. Lepas azan aja, alhamdulillah nampak terbuka jalan. Tapi ada satu lagi masalah. Ada salah seorang kawan saya, bukan Ali lah, orang lain, kawan saya yang lain. Tiba-tiba kaki dia jadi kaku, tak boleh bergerak. Ibarat macam tiba-tiba macam krem lah. Macam krem. Tapi tak sakit. Tapi rasa rasa krem. Asal kaki aku krem ni? Dia seorang je lah. Dia seorang. Apa hal buat ni kan? Saya pun rasa dah macam tak sedar hati, macam ada sesuatu kan. Jadi masa tu saya tak sangka buruk lagi lah. Cuma kita terasa je lah. Jadi kami pun pergi balik dekat dia. Kau kenapa ni? Tak tahu lah, kaki aku tiba-tiba krem ni kan. Sakit tak? Tak sakit, tapi krem. Apa hal ni? Kita orang picit-picit kaki dia, tapi rasa normal. Kami pegang dia, kaki dia normal, tak keras, tak apa. Tapi ibarat macam dia ibarat macam ada orang pegang kaki dia macam ni. Tak bagi dia bergerak. Dan saya pun bacalah doa sikit apa semua. Saya terus bertanya dengan kawan saya, "Engkau ada ambil sesuatu tak?" Kan? Mula dia tak mengaku. Tak ada. Kau tak ada ambil apa pun. Kan? Aku kan kat sini tadi. Baik kau mengaku. Kau mesti ada ambil sesuatu. Kalau tidak, takkan dia tak bagi kita balik. Dia sama macam kita pergi rumah orang. Kita ambil barang orang marah tak? Macam orang datang rumah kita juga. Datang tak apalah. Datang elok-elok apa semua, okey. Kan, kita welcome dia. Tapi bila kita datang, dia ambil something daripada dalam rumah kita, mesti kita akan tanya, kau ambil apa tu? Betul? Sama juga dengan kes dia ni. So
Jadi saya cakap dengan dia tu terang, kau nak balik ke kita nak balik? Kalau kau tak nak balik, kau stay kat sini, kita orang balik. Kan? Lepas tu dia macam terdiam and then aku ada ambil something. Macam beritahu. Okey, apa yang kau ambil? Dia ambil beg dia. Dia suruh saya tengok dekat dalam beg dia lah sendiri. Okey, saya pun buka beg apa semua. Saya jumpa batu. Batu? Ya, batu. Tapi batu tu memang cantik. Memang cantik batu. Batu tu dia tapi macam batu-batu sungai tu, tapi dia berkilat. Dia berkilat, dia macam kita tengok batu cincin ni. Okey. Batu cincin macam macam orang kata batu apa? Batu zamrud, lebih kurang macam tu lah, lebih kurang macam tu. Tapi bentuk batu lah, batu. Tapi dia cantik. Saya ambil batu tu. Aku rasa kau ambil benda ni. Sebab tu dia tak bagi kita balik. Kan? Jadi yang ini kau ambil kat mana? Kita kena letak balik. Ulang balik. Dia tunjuklah dekat sana sebab dia dah tak boleh nak bergerak. Jadi dia tunjuk okey, jalan ni dekat depan tu tadi ada satu apa nama tunggul kayu. Ada tunggul dia pokok tapi pokok hidup. Tapi kat situ tunggul dia besar tau. Ada tunggul besar. Jadi dia ambil kat situ. Dia jumpa kat situ. So saya pergi balik kat tempat tu, saya selawat, saya letak balik. Lepas tu saya minta maaf lah pada siapa yang penjaga kat situ. Okay, saya minta maaf apa semua, minta maaf untuk kawan saya. So saya datang balik, alhamdulillah kawan saya dah boleh bergerak. Jalan nampak lah. Jalan pun nampak. Jadi saya cakap dengan kawan saya, okey, kita tak perlu nak buang masa, kita terus balik. Jangan tunggu dah. Dalam kejadian ni berlaku, ada tak sesiapa ke ataupun ada ternampak ke sosok Ada. Ada juga nampak? Ada yang nampak. Yang nampak yang last kali turun pada batu tu. Kan kita orang tadi naik. Kemudian nak balik kan kita kena turun. Okey, so dia yang last. So bila dia nak turun tu, dia nak ni, dia kan terpandang ke atas. Okey. Dia nampak sosok bunian yang memandang ke arah kita orang lah. Tapi dia lah yang nampak sebab kita orang dah kat bawah. Yang pakai baju putih lah ke lain? Dia nampak lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Tapi kalau tengok apa yang dia cerita tu nampak macam seorang lelaki lah. Nampak lelaki. Lelaki. Dia agak, tubuh dia agak besar, tinggi. So dia memandang ke arah kita orang lah. Hanya memandang saja. Memandang. Maknanya mungkin dia yang mungkin dia penghulu kita pun tak tahulah kan. Wallahualam. So dia nampak, jadi dia pun dah kelang kabut turun. Turun. Dia tak cerita lagi. Kita orang dah sampai dekat kaki bukit tu. Dah sampai dekat orang kata dah kawasan ada rumah-rumah situ. Kat situ baru dia bercerita. Apa yang dia nampak. Jadi dia pun agak cuak. Daripada kawan tadi tu yang kena krim tu kan. Ada jadi apa-apa pada dia? Demam ke apa ke? Yang dia tak demam tapi dia bukan nak kata demam tak demam, tapi dia jadi rasa macam tak sedap badan lah. Lepas kejadian tu. Lepas pada kejadian tu dia tak sedap badan dan di kaki dia tu ada kesan merah. Dia kesan merah betul-betul macam orang pegang. Nampak macam orang pegang. Kesan merah tu. Maknanya kuat tu dia pegang. Jadi kita orang pun bawa lah pergi masa tu kita orang bawa pergi jumpa dengan Pak Imam lah. Pak Imam kat kampung. Merawat lah. Jumpa dengan dia apa semua kan. Jadi dia rawat lah, bagi air penawar semua. Alhamdulillah lah. Semuanya okey lah. Sebab masa tu pun saya tengok dia pun dalam, dia sejuk tapi dia berpeluh. Sejuk tapi berpeluh? Macam orang panas ni, kena panas pun berpeluh kan curah. Tapi sejuk. Jadi itu yang kita orang bawa sebab kebetulan masa kita orang dah nak berpecah nak balik rumah masing-masing. Saya tengok dia pun dah lain macam lah masa tu. Dia dah diam, lepas tu dia macam menggigil, sejuk kan. Lepas tu saya tanya dia, kau demam ke? Tak sejuk ke. Tapi berpeluh Jadi malam tu lepas isyak saya pergi jumpa dia dekat rumah. Saya tengok keadaan dia macam tu, saya panggil kawan-kawan saya.
bawa dia pergi jumpa Tok Imam tu lah. Jadi lepas kejadian tu tak terbawa sampai rumah lah. Alhamdulillah tak adalah. Cuma itulah yang saya nak pesan kepada yang kat luar sana, kita ni nak masuk hutan jangan main masuk je. Mesti berhati-hatilah. Bacalah apa orang kata doa Nabi Sulaiman kan. Baca ayat-ayat suci. Lepas tu kita masuk hutan ni orang kata tangan, mulut kena jaga. Kena ada batasan. Maknanya lepas tu perangai kita pun kena jaga. Jangan kita ni sebab kita tak tahu kawasan tu. Sebab pada pandangan mata kasar kita tak boleh nampak. Nampak biasa tak ada apa. Mungkin kawasan situ sebenarnya adalah ada penempatan makhluk lain. Makhluk lain. Sebab memang kawasan tu memang macam-macam ada. Yang saya dengar daripada orang kampung sendiri kan. Orang kampung situ memang macam-macam ada. Ada Pontianak, ada yang pernah nampak Pontianak, ada yang pernah nampak langsui. Pun ada juga. Ada juga. Jadi untuk kisah yang kawan tadi dia habis di situ lah. Habis di situ. Tapi semestinya kalau ikutkan Cik Mai ada tak pengalaman-pengalaman lain? Ada. Tapi bukan saya lah yang kena. Yang ini orang lain kena. Kita bagi tajuk lah, kita gantung dulu. Langsui. Langsui. Dia menjelma ke apa? Orang ni yang kena ni dia kena kencing langsui. Kena kencing langsui. Untuk korang yang tengah tengok ni, kalau nak tahulah kisah langsui kencing langsui dia air kencing langsui. Kena kencing langsui ni korang boleh stay tune untuk next video lah, di video masa akan datang. Jadi Cik Mai akan kongsikan kisah ni guys, InsyaAllah. So kepada korang yang tengah tengok ni, jangan lupa untuk support dan komen lah berkenaan dengan kisah Cik Mai ni. Mungkin yang tengah tengok ni ada pengalaman sendiri yang nak kongsikan, boleh kongsi dekat ruang komen di bawah. Dan itu sajalah untuk dalam video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni. So itu saja guys, dan jumpa dalam next video insyaAllah guys. Assalamualaikum.